untuk sesi yang kedua ni, bagi saya rasa sebelum kita take file dulu, saya jadikan sesi lah. Tadi sesi yang pertama adalah bagi tuan-tuan untuk menarikkan perhatian dan relation sumbangan kita sebagai jurungkul dalam elemen ataupun dalam komponen datum dengan geodetic coordinate kita. Okey, penggunaan dia sekarang kita tak nampak lagi. Kita hanya nampak dia punya frame saja. So, untuk yang sesi yang seterusnya, saya akan lilitkan dengan kita punya type of coordinate. Tadi tuan-tuan hanya didedahkan dengan dua komponen ataupun elemen WGS84 dalam terms dia kita gunakan latitude dengan longitude. Betul? So sekarang negara kita berada di lokasi mana? Latitude berapa? Range 0 hingga 8. So manakala kita punya longitude 99 sampai ke 120. So itulah negara kita. Okay, next daripada kita punya limit tu, boleh tak kita nak terjemahkan kita punya kedudukan dalam pelbagai jenis. Okay, iaitu dia punya penterjemahan dia. Okay, melalui teknik salah satunya adalah kita punya cakrawala. Okay, astronomical coordinate. So astronomical coordinate biasa tuan-tuan dalam silibus tuan-tuan ada buat serapan bintang? Ada? Tak ada? Matahari saja. Okey? Matahari biasa tuan-tuan gunakan komponen ataupun saya namakan dia sebagai istilah apa? Tuan-tuan biasa ada jumpa dia punya elemen yang tuan-tuan kena buka amanat ukur tu. Gunakan dia namakan sebagai apa? You nak dapatkan nilai apa? Di declination kita. Okey. So declination mesti berpasangan dengan altitude, betul? Betul rasanya. Tak apa. Nanti kita tengok ni. Okey, so itu salah satu yang komponen yang tuan-tuan guna implementkan. Selain daripada itu, tuan-tuan ada guna amali bagi GPS? Ada. Biasa tuan-tuan celat dalam apa elemen? Dalam 3 dimensi kan? So, elemen ataupun output dia tuan-tuan akan grab apa? X, Y, Z ataupun lat, long, high. Betul? Itu biasa tuan-tuan buat. Manakala tuan-tuan nak presentkan tuan-tuan punya hasil dalam bentuk apa? Northing, easting dalam unit meter. Betul? So tuan-tuan boleh buatkan plan topografi tuan-tuan ataupun PA merujuk kepada sistem koordinat yang diguna pakai. So itu dinamakan sebagai planar koordinat. Kan? Plane coordinate. So kat sini senang ya, tuan-tuan just dapat koordinat terbahagi kepada celestial, geodetic, plane coordinate. Mudah kan? Ketiga-tiga tu dalam subjek tuan-tuan sudah belajar. Betul? Sepanjang berapa tahun? 3 tahun? 6 semester? 2 tahun? Ada yang 2 tahun, 2 tahun pun sudah belajar. Mana orang yang baca 3 tahun tu lagilah membaca-baca. 2 kali baca dah. Okey, cuma dia punya kesinambungan. Kenapa silibus tuan-tuan mesti mula dengan serapan matahari dulu. Lepas tu tuan-tuan baru ada teknologi masuk. So dia mesti loop dia celestial pergi kepada geodetic dan kita penghasilan kita plane coordinate, planar lah. Okey, antara celestial coordinate ni tuan-tuan tadi kata tuan-tuan buatkan apa? Serapan matahari. Matahari sebagai horizontal coordinate. Sebab dia punya pasangan mesti declination. Manakala
Tuan-tuan ada buat equatorial. Sekian tuan-tuan buat serapan bintang. Tuan-tuan punya elemen, tuan-tuan nak kirakan right essential dia, RA. Ataupun di Melayukan jarah hama. That's why kadang-kadang dia terms tu kita pegangkan RA tu lebih spesifik, lebih betul dari segi pronounce tu kan. Bila jarah hama apa tu kan? Right essential lah, RA. Okay? So, apa sebenarnya setiap satu tu? So, ini nanti saya masuk. Lepas tu, kita pergi kepada geodetik. Antara geodetik ni, tuan-tuan ada menggunakan XYZ dalam 3 dimensi. Ataupun lat long height dalam 3 dimensi. Iaitu, dinamakan sebagai geographical. Okay? Dan last sekali adalah kita punya penterjemahan atas plan ataupun plana 2 dimensi. Bila kita 3 dimensi nak jadikan 2 dimensi, mesti melalui proses unjuran. Senang? Tak susah kan? So inilah tuan-tuan perlu buatkan penghadaman, gabungkan sekali. Jangan merumitkan pemikiran. Mungkin dari segi tuan-tuan punya deliver ataupun dimensi reverse deliver tu, tuan-tuan memang kita sengaja asingkan untuk tuan-tuan buatkan concentrate untuk matahari dulu. Lepas matahari mungkin kita masukkan untuk cerapan GPS. Dan kesemua kita nak masuk, okey, kita nak jadikan dia penghasilan hasil kita. So sebenarnya secara tidak langsung tuan-tuan nak melalui 3 elemen ni. Tugas tuan-tuan perlu terjemahkan bentuk macam ni. So adalah kesinambungan dia. Janganlah kata kita mesti tak ada kesinambungan. Benda ini perlu datang daripada individu. Sekiranya kita orang apa daripada kita budak-budak kecil kan, kita suap. Lalu apa yang dia keluar? Jika dia tak suap, tak keluar. So sebenarnya target kita, inilah slide yang akhir tuan-tuan kena terjemahkan. Kan? Betul? Setuju tak? Saya rasa daripada para peserta ni setuju sama. Inilah salah satu assessment nanti kita nak buat kepada pelajar. Terutama tahun ketiga semester 5 tahun depan sudah masuk semester 6 apa lagi? LI tuan-tuan, ini nak katakan cerita feedback LI kan. Orang kata apa, keluaran daripada kampus poli, keluaran daripada UTM, keluaran daripada UiTM. As a private sector, dia prefer apa? Skill dengan inisiatif. Knowledge saya rasa semua adalah sama. Sebab itu silibus semua merangkumi. But in fact of skill, penyelesaian masalah on the spot. Benda itu ada dekat Politeknik, ada dekat UiTM. Malangnya UiTM lebih kepada keterampilan. Minta maaf sekiranya ada silap katalah. Ini just personal opinion saja. Sebab UiTM dia punya trend tu daripada knowledge, dia lebih kepada jaga pendirian. Compare dengan UTM, dia lebih jaga dia punya skill dengan knowledge. So, manakala Politeknik, skill dia, sebab tuan-tuan punya exam, final exam akan ambil ke semuanya. Compare dekat universiti. Universiti habis semester tu habis lah, boleh timbang lah. Buku rujukan tu boleh timbang. Bagi poli tidak. Saya respect poli punya syllabus. Sebab daripada SEM 5 tu, awak kena ingat SEM pertama lah. Betul? Setuju? Saya bukan support sengaja cakap Ini memang saya sendiri melalui. Bukan saya lah. Saya sendiri tengoklah. Sebab kadang-kadang kita terlibat dekat untuk penempatan untuk kita punya syllabus untuk academician. Sebab agensi kerajaan akan terlibat selalu pun. So dekat situ kita nampak different daripada kita 3 institusi yang berbeza ni
memberikan 3 mekanisme ataupun produce proses yang berbeza. Manakala pergi kepada institusi swasta, apa difference dia? Dia punya mentality lebih kepada technology wise. Daripada you bagi any teknologi latest, semua dia ada. Dan dia punya pelajar keluar graduate dia pergi kepada office, terus dia boleh settle. Tetapi fundamental dia tidak. Bila pergi kepada problem solving, itu dia menghadapi masalah. So kita bukan kata kenapa tak semua gunakan the same ecosystem proses yang sama. Sebab kita nak tengok ada different punya penilaian yang berbeza lah, kan? So kita respect setiap satu punya syllabus. Ekosistem tu tak salah, okay? Cuma kita nak yang pastinya tuan-tuan punya fundamental ya. Okay? So sekarang ni kita back kepada kita punya type of coordinate ni. Dari segi kita punya kaitan kecondongan bumi berapa darjah? Itu fundamental ni. 23.5. Kecondongan. Kenapa perlukan kecondongan? Dia sengit sikit. Semula jadi. Okey? So bumi berputar daripada barat ke timur ke timur ke barat? Sekejap. Kita kena confident jawab. Ada jawapan dia? Barat ke timur ke timur ke barat? Matahari terbit daripada barat ke timur ke timur ke barat? Bayangkan tuan-tuan adalah statik. Sebenarnya tuan-tuan berpusing, bergerak. Okey? So benda ni dia akan kaitkan kita punya aktiviti harian kita. Okey? So bila orang tua nak tengok matahari terbit ke terbenam, matahari terbit ke belakang, depan mesti terbenam. So berapa dia punya bertentangan? Darjah dia 180. Sebab pusingan mesti bertentangan. Benda dia, kaedah dia kita gunakan untuk ketetapan kita punya arah kiblat kita. Betul? So itulah seni-seni bagi sebagai seorang juruko. Jangan kata tak ada apps tak boleh buat. Kita sebelum jadi kita dah tahu kita punya direction dekat mana. Okey, tak ada matahari. Macam mana kita tetapkan kita punya arah? Tak ada mekanisme untuk device semua, tak ada. Apa lagi? Kita akan tengok bintang kan? Langit kita. Tak perlu compute pun, ambil dia punya peta celestial tu, kita boleh nampak agak-agak kita punya direction dekat mana. Tu. So permulaan kita back kepada 100 tahun yang sebelum ni ataupun 1000 tahun yang sebelum ni, macam mana kita nak terbitkan kita punya direction, arah kita. Kita tengok bintang. Tu. Lepas ada bintang, baru kita terbitkan objek target. So itu yang kita zaman British kita ada trick station a lot. Kesemuanya duduk di puncak bukit. Dan sekarang ni dengan ada bantuan teknologi kita ada kompas. Bermula dengan kompas dulu lah, evolusi tu. Kita ada apa? GPS. Kompas merujuk kepada utara benar ke utara grid, utara magnetik. So ketiga-tiga utaraan tu apa perbezaan dia? Tuan-tuan pernah hasilkan pelanggan? Tuan-tuan punya utaraan tuju kepada apa? Utara benar. Betul? Macam mana kaedah kerja awak? Utara benar kan? Okey, awak punya azimuth dapat dari mana? Bearing awak starting daripada kaedah apa?
Okey. Lepas tu buat pembetulan matahari. So you punya final adalah rujuk kepada matahari. Matahari merupakan salah satu sistem suria dalam environment cakrawala kan. Astronomy terms tu dia punya wording tu memang bagi saya unik lah. Sampai hari ini kita punya samawi, kita punya cakrawala, itulah perkataan-perkataan yang saya memang tak boleh lupakan. So itu adalah kesemua adalah sekiranya kita punya utara ataupun kita punya kaedah merujuk kepada sistem suria, itu adalah merujuk kepada kita punya utara benar. Sekiranya tuan-tuan punya penghasilan peta merujuk kepada kompas, itu adalah utara magnetik. Degil. Okey, kita punya pengusaha tanah, dua-dua tak nak rujuk. Dia nak rujuk saya punya utara adalah sini. Boleh tak boleh? Boleh ke tak boleh? Itu kaedah kerja awak, tapi saya nak ikut ini juga. Boleh? Boleh kan? Peta topografi kita akan tunjukkan utara grid kita. So, kesemua kita merujukan keutaraan direction kita mesti ada 3 elemen. Daripada magnetik, daripada benar, daripada grid. Grid ikut suka hati saya lah. Sebab saya degil kan. Ada salah? Tak ada salah kan? Cuma tuan-tuan ataupun as a surveyor, tuan-tuan perlu bagikan perbezaan dia. So sebenarnya you nak beli kepada utara benar, berapa pembetulan dia. You nak pergi kepada magnetik, berapa pembetulan dia. That's why elemen ini keutaraan arrow tu terdapat 3 arrow yang berbeza dekat peta topografi kita. Pernah nampak kan peta topografi Jupem tu? So depending penyelesaian ataupun mekanisme yang tuan-tuan gunakan di padang nanti. Tuan-tuan gunakan kompas, tuan-tuan kena baca utara magnet. Tuan-tuan gunakan GPS, tuan-tuan boleh gunakan utara benar. Manakala utara grid, terpulanglah dia punya pacak. Oh, ini saya punya target saya adalah kosong. So saya cuma swingkan saya punya peta ikut arah tu ya. So inilah dia punya taburan details yang atas peta tu. Okey. So itulah sedikit sebanyak kita punya utaraan. Daripada kaitan dengan kita punya bumi kita adalah bulan. Dengan kecondongan 23.5 darjah tu, apa side effect dia? Sengit sikit. Kenapa sengit? So, yang ni mungkin tuan-tuan lebih minat, tuan-tuan boleh tanyakan ChatGPT. Siapa yang tetapkan 23.5 the figure? So, ada perbadanan NASA yang membuat kajian saintis lah. Untuk juluko, dalam tu elemen kita tak tahu dari segi saintis punya elemen, dia punya bumi ataupun dalam environment yang tertutup ni, how is defined. Dan hari ini kita nampakkan globe kita adalah merupakan satu bentuk yang berbulan. Betul ke salah? Siapa yang mencabarkan dia punya tafsiran tu? That's why angkasawan kena pergi angkasa tengok sendiri. Dan siapa yang kena counter dia? Sebelum kita nak counter, jangan lupa tengok dulu poket dulu. Dana cukup baru ada lah. Okay, that's why negara kita lebih kepada kita adalah berguna sama. Ilmu tu, siapa yang berkuasa dekat dunia ini, dialah akan taburkan dia punya dana. Dan tuan-tuan tahu siapa? Daripada negara apa? So, kebanyakan angkasawan ataupun dia punya angkasa punya kajian, research semua datang daripada NASA. So, investmentnya more than kita punya pembangunan punya bajet berkali-kali ganda.
Dan dana tu dapat dari mana? Sumbangan daripada setiap negara. So inilah satu perpaduan negara dunia ni antara negara lah. Okay, so kita as a follower, kita guna saja apa yang researcher yang dia keluarkan. Unless kita ada dana lebih, kita boleh turut serta bersama-sama sebagaimana program angkasawan yang lepas. Untuk PM kita memang ada niat untuk keluarkan angkasawan terbaru lah. Tak silap saya, between 2026 dengan MISA ada satu kolaborasi dengan Airbus, France untuk pembinaan bagi kita punya satellite remote sensing. Dan investment dia adalah start daripada dia punya kerangka pembinaan sampai launching hasil. Take about 5 years. So jangkaan satellite itu akan dilaunchkan pada tahun 2026. Pada ketiga tu sekiranya kita berpeluang dan bernasib baik. Okay, sebab once satellite vehicle launch, functionality berjalan dengan lancar, tuan-tuan akan dapat hasil. Sekiranya tak dapat apa, lost communication, minta maaf, investment tu jatuh dalam Laut Cina Selatan. So, gone lah. Okay, so ini pun 50-50 punya gaming. Dan benda ni, penglibatan ni kolaborasi antara MISA dengan kita punya Airbus, France, then the other one is kita punya Geo Intelligence ADM. So yang ni sebenarnya kita cuba nak kembalikan kita punya rajasat polisi tu. So apa tugas jurukur dekat situ? Tuan-tuan, pada kita tu, tuan-tuan kena mahirkan kita punya astronomical chart tu dengan mengkaitkan ketetapan laluan orbit satelit berkenaan. Di mana masa dia dekat altitude katakan 60, dia perlu dengan bebanan graviti berapa banyak. So dia ada on plus minus supaya dia boleh maintain dalam orbit tu. Itu sebenarnya kerja surveyor. Zaman 2008 saya salah satu yang contribution dekat MISA untuk kiraan orbit. So sebenarnya benda ni kita berkait dengan kita punya graviti lah. Nak kata susah, tak susah tapi complicated sikit lah. Okay, so nak kirakan orbit tu, apa fundamental yang kita perlu tahu? Macam mana kita nak dapatkan lilitan dia? Macam mana kita nak dapatkan dia punya jarian? Macam mana kita nak dapatkan dia punya enforcement gravity dia? So kesemuanya ada solution. Okay, so dan sekarang ni dia MISA dibawa mostly dan kesemua kita punya research, kita punya kajian akan dikategoriskan sebagai apa? Sandbox lah. So itu adalah salah satu penghasilan orang Malaysia compare dekat other country lah ataupun naksa. So kita walaupun TK Nation zaman Dato' M tu, saya rasa kita dah bergerak kepada wawasan 2020 sebagai negara membangun. Tetapi sadly until today our country role play as kita sebagai mengguna. We are not sampai dia punya level lagi. Kita perlukan generasi baru. Dan generasi baru ni perlu dilengkapi dengan spirit juga. Bukan setakat minat spirit kena ada. Okey? Boleh? So hari ini kita, apa yang telah berlaku, apa yang kita lalu, itu akan jadikan experience as a reference. Generasi baru perlu build up a new strategy. So untuk membantu kita ke arah sebagai negara membangun. Okay. So ini yang saya letakkan sebagai two main component tu, equatorial dengan horizontal. So equatorial ni dia gunakan sebagai right essential dengan declination. So yang ni yang kita gunakan untuk cerapan bintang.
Sebelum kita kirakan apa, kita dah estimate mana dia punya chart, dia sudah boleh recalculate kedudukan setiap bintang pada setiap waktu. Siapa yang keluarkan amanah astronomi tu? Selain daripada kita fikirkan global dulu. NASA. So sekiranya Jupem tak sempat keluar, the same reference kita boleh gunakan tebrikan kita punya localize. Dia cuma tarikkan pakai mekanisme yang sama ataupun solution yang sama, dia cuma implement our locality punya references saja. Okay, dan benda ini nowadays tak perlulah pakai calculator lah, sebab semua program ni masuk saja dia punya, import saja dia punya amanat. Dia akan terbitkan amanat ikut waktu Malaysia. 5 tahun lepas, Jabatan Hukum memang berhasrat, bukan berhasrat, memang ada pernah mengucapkan bahawa dia nak memperhentikan keluaran amanat hukum. Betul? Macam mana kita nak terbitkan amanat hukum? Dalam kita punya Cerapa Matahari, dalam buku Cerapa Matahari ada dia punya persamaan penggambarangan. Boleh kita terbitkan untuk our own locality tu. Cuma tak ada authority ataupun satu agensi yang certifiedkan kesahihan data tu. So disebabkan dengan ambil cross tu, terpaksalah Jabatan Hukum ambil alih balik kerja tu. Sebab ada satu masa ketika amanat tu dikeluarkan UTM. Kan? Betul kan? So ini yang berlaku dekat antara, sebab dia since dia orang kata apa, berpegang bahawa by right institusi boleh keluarkan, tapi back to the question, siapa nak certify dia? So by right kena agensi yang authority lah. So benda ni akan dia akan balik kepada kita punya Jabatan Hukum, dan requirement tu ada dalam kita punya modul Jupem to You ETSM. So once masuk saja bulan 12, tuan-tuan akan dapatkan untuk tahun depan punya amanat lah. So continuity pasal kerja tu kita continuekan certified by Jabatan Hukum lah. Boleh? Manakala bagi horizontal, dia gunakan altitude dengan azimuth. So tuan-tuan kiraan benda ni tuan-tuan gunakan untuk apa? Azimuth tu tuan-tuan dapat dia punya deklarasi untuk matahari, tuan-tuan boleh buka sudut ufuk dia, azimuth, untuk target dia kan. So elemen dia tuan-tuan mesti ada satu horizontal, longitude, lepas tu kita naik, buka dia, altitude dia, jumpalah matahari. Betul? So itulah kita dengan reverse punya cara kita boleh kira, kita dapatkan kita pembetulan kepada line on the side kita. So kedua-dua secara tidak langsung tuan-tuan guna, cuma tuan-tuan tak menggabungkan dia sekali saja. So setiap satu coordinate system tu ada dia punya elemen yang penting yang tuan-tuan perlu adopt. Senang mudahkan tuan-tuan untuk ingat. So kita pergi kepada geodetic coordinate. Pagi tadi kita pegangkan apa itu datum kan. Datum kita dah fahamkan bahawa dia merupakan satu rujukan. Susuli dengan dua perkataan yang seterusnya, geodetic coordinate kan. Apa itu geodetic? Dekat kita bila daripada permulaan slide saya mula dengan satu globe kecondongan 23.5. Itu adalah bumi semula jadi. Tak boleh tukar dah. Bermula daripada situ, bumi kita adalah bulan. Dan kita nak mathematical kan, kita lilit dengan ada bentuk ellipsoid. Mudahkan kita terbitkan persamaan. Seterusnya kita daripada kita punya bumi kita nampak ada bukit. Elemen yang kita pegangkan adalah
lokasi kita dalam bentuk 3 dimensi atau 2 dimensi. 3 dimensi geodetik kita boleh terjepitkan ataupun melalui kita punya teknologi GPS. Kita boleh dapatkan bacaan X, Y, Z. Atau kita boleh jadikan unit dia dalam degree. So pergi kepada latitude, longitude dan ellipsoidal height. So apa hubung kait dia? Mesti ada satu mekanisme ataupun persamaan untuk bertukar antara satu sama lain. Okay, so itu yang saya sentuhkan berkaitan dengan geodetic coordinate. Okay, so kat sini saya pecahkan kepada 4 yang utama. Satu ada 3 dimensi. So antara 3 dimensi dia, permulaan dia, tuan-tuan pernah dengar ataupun pernah gunakan kita punya right hand rules ah? Pernah kan? Ada orang sebutkan left hand rules ah? Ada? Tak ada kan? Okey, ketetapan right hand rules tu adalah kita punya earth center, earth fate, di mana titik tengah tu daripada kita punya bentuk bulat tu, the center of point adalah pusat jisim bumi. So daripada situlah kita kirakan kita punya koordinat. Okay, so yang ni yang saya letakkan ECEF, earth center ni. Dan setiap satu elemen ataupun setiap satu ni mesti ada depending kita punya reference system kita. Sebab bergantung kepada kita punya ellipsoid yang kita gunakan. Okay. Dan last kali mesti ada relation antara satu sama lain. So 4 tu tuan-tuan kena ada kesinambungan lah. So senang kata, geodetic coordinate kita pegangkan bumi kita globe 3 dimensi. Antara 3 dimensi ni, sekiranya saya nak letakkan reference frame WGS kena dengan GDM 2000, apa relation dia? Mesti ada connection dia. So WGS punya ellipsoid pakai apa? GDM 2000 pakai ellipsoid apa? Kesemua maklumat ada dalam perkeliling KPUP 32021. Okay. So mungkin yang seterusnya tuan-tuan mungkin tertarik dengan perkataan geodetik dengan geocentrik. Okey, pada zaman dulu kita panggilkan geodetik. Kita tahu dia 3 dimensi. Okey, bila 3 dimensi, adakah reference frame kita ataupun ellipsoid kita, titik tengah tu adalah duduk di pusat jisim bumi? Pada sebelum ada pengeluaran GPS, kita beranggapan iyalah. Sebab pada ketiga tu kita ada sistem koordinat dalam MRT ataupun Borneo Triangulation, BT, Sabah Sarawak. So yang merujuk kepada kita modified Everest punya ellipsoidal. Dan dia lebih kepada bersifat locality. Dan perbezaan dua ni kita nampak dia satu adalah titik tengah. Betul? So terms yang kita nak guna geodetic dengan geocentrik. So sekarang ni dua-dua dapat beza kan? Satu ada center, satu tak ada kata dia center, tapi dia mengambil kira elemen 3 dimensi je. Dia boleh duduk di mana-mana. So kita merujukan starting origin dekat Kertau ke ataupun Timbalai, dia merupakan geodetic coordinate, bukan geocentrik coordinate. Faham? Okay. Next, bila kita katakan dia geodetic, elemen 3 sifat untuk 3 dimensi memenuhi dah. Kenapa saya katakan dia bukan geocentrik? Sebab dia tengah ni duduk di Kertau dengan Timbalai, yang itu yang warna merah ni. Manakala yang hitam ni, ini adalah ellipsoid GIS WGS 84 ataupun GIS 80
solder yang digunakan bawah GTM 2000. WGS84 adalah penggunaan ellipsoid dalam solution GPS. Okay, so sekarang ni tuan-tuan, bila sebutkan geodetik, tak semestinya geodetik dia mewakili geosentrik. Okay? So untuk next, tadi kita dah menggunakan elemen 3 dimensi. 3 dimensi relation antara X, Y, Z komponen pergi kepada latitude, longitude and ellipsoidal height. Adakah Z value mewakili kita punya heighting kita ataupun kita relate dengan kita punya MXL heighting kita? Betul ke tidak? Tadi kita main geodetic coordinate ada X, Y, Z. Okey? Manakala kita relate dengan unit degree, minit, second, kita boleh kaitkan dia dalam latitude, longitude, ellipsoidal height. Persoalannya, Z value equal to autometric height or ellipsoidal height tak? Ya ke tidak? Jawapan dia tidak. So X, Y, Z adalah 3 komponen yang mewakili environment 3 dimensi. Manakala tuan-tuan terjemahkan atas peta, tuan-tuan perlukan X, Y. Itu adalah northing easting dalam unit meter. Manakala tuan-tuan punya heighting dia, autometric height itu yang merujuk kepada MXL, tuan-tuan mewakili dengan garisan kontur atas peta. Z value tu tidak mewakili ketinggian autometrik ataupun MXL tu. Okay, so daripada grafik ni tuan-tuan nampak, satu kita adalah ellipsoidal height, H kecil. Kita pergi kepada fly level, kita ada autometric height, H besar, campur dengan perbezaan gravity ataupun kita punya geoid height. Okay, geoid height ni kita boleh terbitkan melalui gravimetri, kan, tarikan kan. So kita boleh terbitkan kita punya sama upaya geoid ni dengan kita punya mean sea level, betul. Bawah perkeliling, tak silap saya 5 atau 6 2021, kita ada GPS leveling, GNSS leveling. So dia akan kaitkan macam mana penggunaan kita punya persamaan ini. So nowadays dengan teknologi yang ada, kita ada GPS. Saya dulu gunakan untuk control XY saja, northing instinct, dan sepatutnya selepas 2021 ataupun selepas tahun 2010 ke atas, seharusnya kita dah boleh mulakan implementasi GPS leveling. Kenapa kita tak emphasizekan ke arah tu? Sebab kita perlukan ruangan untuk meyakinkan keberhasilan dia memenuhi certain tolerance, iaitu 5 cm di mana-mana tempat saja. Compare dengan tuan-tuan leveling konvensional, berapa accuracy yang tuan-tuan boleh achieve? Second class berapa cm? 1 kilo. Fly level, dumping level tu, kira senang je, naik turun saja kan. Bacaan staff tu berapa perbezaan untuk 1 kilo tolerance yang dibenarkan. Second class 12 cm. Manakala bagi precise 3 mm. Bayangkan, itu adalah konvensional 3 mm. Dengan ada teknologi GPS, kita nak achieve 5 cm melampau tak?
Melampau lah. Takkan? Tapi dari segi kita punya faktor masa kerja di lapangan, mencukupi tak? Ataupun mempercepatkan kita punya proses tak? Bayangkan tuan-tuan nak travel, nak buat fly level 1 kilo, saya ambil 2 poin saja. Compute saya terus keluarkan, duduk dekat tempat sejuk. So requirement saya less than 10 cm saya boleh achieve. Memenuhi untuk second class, memenuhi untuk pembinaan kawasan tapak, cukup kan? Tapi ada sebalik ceritanya, benda ni tuan-tuan perlu buatkan proses secara relatif, iaitu tuan-tuan perlu buat counter check. Apa yang dimaksudkan relatif dekat environment ni? Dekat perkeliling tu ada jelaskan, tuan-tuan perlu buatkan observe atas SPM ataupun PM, applykan dia punya delta offset dia saja. So automatik tuan-tuan akan dapat less than 1 cm sekiranya tuan-tuan buat cara relatif. Jika tuan-tuan buat stand alone, tutup mata, pakai Artikinex, saya boleh dapatkan Z value adalah 6 cm. Saya ambil my jerk 5 cm, 11 cm single point. Seharusnya. Cukup untuk saya buat second class? Second class berapa cm? 12 kan? 1 12 mm. Cek balik, betul ke salah? 12 mm? Are you serious? 1 kilo lah. Untuk itu Nisma nanti 2 kilo mungkin jadi 13, bukan jadi 24 cm. Itu sebab dia punya mekanisme saya pegangkan 1 kilo. 12 mm ke 12 cm? You betul ke saya salah? 12 mm? Confident? CM ke MM? Yang lain boleh bantu ni. Siapa satu kelas dengan dia ni? Semua tak kena dah. Ah. 1.2 cm. Are you serious? Kelas kedua? Ya. Betul? Nak ubah lagi? Confirm? Tak apalah. Confirm eh? Yalah, dia puncak kuasa tu, that's why saya kata itu puncak kuasa. Sekarang saya ambil assumption 1 kilo puncak kuasa tu kan 12. You biar 12 tu adalah unit cm ke mm? Mm. Confirm ah? Bagi peluang ni. Aku tak tahu nanti awak kena lagi 5 round dekat polisas ni. Aku bukan salah saya. Kelas kedua. Ya. Confirm? Confirm? Ada siapa yang bantu ni? Cari. Selagi tak dapat jawapan mutamak ni, kita tak boleh teruskan lagi. Ini back kepada kita punya fundamental. Okey, ingatan tu daripada puncak kuasa you 2 kilo tu, dia tak semesti pegang 12, dia akan mungkin jadi 13 ataupun 15. Tak akan tuan-tuan dapat 24, bukan kali 2. Sebab dia puncak kuasa. Okey. So sekarang ni back kepada soalan kita, 12 ke mm ke cm? Mm. cm. Okey, saya rasa selagi tak tunjukkan untuk dia punya jawapan dia tak puas hati.
12 cm. Penghuluwati ada. Kelas ni penghulu siapa? Dia lah. Okey, penghuluwati nak counter dia. Kita kena cari standard yang sama ni. Cepat. CM. Okey, saya rasa nanti balik, cari balik. Tak, mungkin saya silap. Okey, dekat sini awak confident 12 mm. Yang lain ada bantahan tak? Setuju? Laki semua setuju 12 mm. Serius? Kelas kedua 12 perempuan? CM. Semua setuju? Jawab beza tu. Google dapat jawapan apa? Cek lah, bukan sekarang kita orang open book text ni. Assessment ni kita untuk dapatkan ilmu ni. $12 mm. Okey. So sekarang ni dekat sini tuan-tuan dah daripada figure tu tuan-tuan dapat 12 mm. Okey. So tadi sesi tu tuan-tuan dapat apa yang cuba tuan-tuan nak dapatkan satu confident level. Pressure tu, so benda ni akan di-argue. So sekarang ni persoalan dia, saya dapat Articanet 6 cm, MyJet 5 cm, 11 cm saya dapat. Construction work saya dapatkan 11 cm, is it applicable? Tuan-tuan tengok pembinaan tu dengan ada earthwork dekat situ 12, banyaklah. Satu pembaris lah, satu jengkal macam tu deh. Dekat tanah boleh nampak? Boleh? Boleh nampak? How much different you punya isi padu ni? Okay. So dekat situ sesi ni daripada kita nak buat argument, kita mesti ada satu pegangan. Tuan-tuan kena cari fakta dia, rujukan dia apa. Okay. So 1 cm sebenarnya tuan-tuan nak dapatkan 12 mm tu untuk kita punya flight level daripada benchmark sampai ke belah benchmark second class, kita boleh achieve in between 1 cm. Dan 1 cm tu kita boleh dapatkan dengan replacement gerak evolusi kita pergi kepada era my datum tengah buat. So sebenarnya benda ni kita start daripada tahun 2008. Kita cuba nak buatkan fitted joint. Sebab 11 cm kita implement dekat kerja construction more than enough. Tetapi kita nak gantikan conventional ukur aras ni tak cukup lagi. That's why kita perlu taburkan kita punya fitted ataupun control kita untuk reducekan dia punya error. So dengan jaringan benchmark yang ada, SPM yang ada, dia akan jadi emphasizekan kita punya MyJet. So MyJet later on will coming out MyJet 2020. So pada ketiga tu tuan-tuan punya MyJet less than 1 cm seharusnya lah. Tapi berjaya ke tidak, technically ataupun theoretically is work. Tapi implement to our environment dia related dengan kita punya data-data yang sedia ada. How confident data sedia ada? Jaringan routing yang ada, benchmark. Contohnya daripada Pekan nak pergi ke Gong Kedah. The whole loop ni adakah kita maintain dalam 12 mm tadi? Kan? So yang itu yang kita kena buatkan dia punya indicator matrix ni. Dan perkara ni memang tengah dilaksanakan dekat bahagian ukur genetik. So baru kita start saja. Dan dia punya projek ni nama sebagai MyDatum. Okay.
Dan ini salah satu intent oleh TKP kita lah, Dr. Sanusi, supaya semua kita boleh implement daripada mapping ataupun cadastre, kita boleh gunakan satu datum Z value yang sama. Tak adalah pecah, ini 12 ini 11 cm, ini pergi kepada kita konvensional 12 mm. Okey? So, boleh? So, sekarang ni dapat jawapan? MM ke CM? MM. Okey. So, dekat sini itu dah, bila kita ada argument, kita perlu ada tunjukkan fakta. Okey, dengan orang kadang-kadang kita dekat luar ada argument daripada construction site. As a surveyor, kita kena pegangkan kita punya pendirian dengan kita punya tolerance yang kita pegang. So, we have to confident our quality kerja kita. Okay? So, sekarang kita dah pergi kepada next. Okay? So, dekat sini kita ada tadi kita geodetik, kita 3 elemen. So, dalam geodetik ni saya differentiatekan geodetik dengan geocentric. Dalam geocentric, geodetik ni kita ada elemen X, Y, Z dengan lat, long, height. Z not equal to height value. Okay? So, jika nak gunakan height value, kita kena rujuk balik kepada perkeliling yang GNSS leveling. Okay? So, seterusnya adalah kita punya elemen yang dinamakan sebagai lat, long, height. So, lat, long, height dia di bawah kategori geographical coordinate. Satu lagi adalah elemen ataupun dinamakan sebagai Cartesian coordinate, iaitu elemen komponen X, Y, Z. Antara kedua-dua dia mesti ada kesinambungan. Lat, long, height boleh tak saya buat kiraan? Mudah ke senang? Lebih mudah saya buatkan X, Y, Z sebab dia dalam elemen unit meter. Betul? So, sebagai contoh, tuan-tuan ada, kita kirakan kita punya nisbah sinus, persamaan sinus, calculus kita ada sinus kan? Jarak per sudut. So, kita boleh buat nisbah kan? Betul? Persamaan sinus. X bahagi dengan theta kali dengan X 2 bahagi dengan theta 2, kan? Dia punya nisbah dia. So, itu bawa kalkulus dan persamaan tu kita gunakan untuk penterjemahan kita punya network trigonometri kita, triangulasi. Okay? So, ini itu koordinat. Last kali adalah koordinat mengenai dengan kita punya peta. Dan peta ni elemen yang tuan-tuan biasa jumpa adalah dalam unit meter. So, ada sesiapa datang daripada Kedah? Ada sesiapa datang daripada Kelantan? Okey. PA lama ataupun dokumen hak milik yang lama, tuan-tuan masih ada nampak satu depa, satu deka. Okey, macam mana relation dia dengan unit metrik sekarang? Satu depa sama dengan berapa meter? Tak tahu. Dapat geran tanah ini berapa luas? Depa tak pernah nampak lagi unit ni. Okey, tak jumpa benda ni, kita carilah, tanya Mr. Google. ChatGPT kan ada. Tapi adakah faktor yang kita gunakan multiplication tu betul tak? Sebagai contoh, satu lantai sama dengan berapa meter? Satu lantai sama dengan berapa meter? Tak pakai dah sekarang? Okey, benda ini ada dalam kita punya projection parameter ni. 20.11 20116 8 lah. Betul?
Satu rantai kan? Oh ke nak bahasa Inggeris ni lah. Baru ChatGPT baru jumpa one chain. Okay. Atau dekat Kedah, tuan-tuan masih ada jumpa lagi satu link. Satu link bawa? Ataupun satu kelong ke, satu long ke. Itu Kedah kan? Gelong. Okay, dan unit-unit tu as a surveyor kita perlu ada satu dia matrix dia dekat kita punya calculator sebelah. Dan sekarang ni tekan saja Google, semua terus convert je. Tuh. Okay. So iaitulah unit-unit yang kita berkaitan tu. Okay, jika tuan-tuan nampak survey lama, dia punya calculator belakangan mesti ada satu cipher dia. Target keluar, berapa? Itu suara belakang lah. Okay. So ini peta-peta yang tuan-tuan biasa nampak adalah plan akui. So plan akui kita punya planar koordinat tu kita gunakan Cassini. Okay, so sekarang kita ada projection gunakan Cassini. Manakala projection Sekejap. Kenapa? Okay. So untuk kita punya peta topografi, projection dia gunakan Rectified Skew Automorphin RSO, ataupun dimelayukan bentuk benar BBST, serong ditepati. BBST. Mana satu sedap? RSO semua dengar RSO. So itulah map coordinate system dalam unjuran kita. Okey, yang ini kita kaedah unjuran ataupun kita punya persamaan cara unjuran kita gunakan RSO, kita gunakan unjuran Cassini. Manakala dia mesti ada didik dengan satu rujukan datum dia. So dia dalam datum GDM ataupun datum MRT, datum BT. Okay, boleh? So dekat sini tuan-tuan perlu differentiatekan. Satu adalah proses unjuran, satu adalah ketetapan datum kita, frame kita dulu. Frame kita boleh dalam 3 dimensi, frame kita bersesuaian dengan 2 dimensi. Okay, so itu bagi kita punya sesi yang kedua. So sekarang ni antara 3 koordinat sistem ni, daripada kita punya celestial, geodetik, kita pergi kepada plan koordinat. So dia ada pecahan dia. So kita dah tahu pecahan dia dengan relation, satu adalah bintang, satu adalah matahari. Lepas tu kedua-dua gunakan sistem suria merujuk kepada utara benar. Manakala geodetik, ketetapan dia kita boleh gunakan GPS ataupun trig station, triangulation network. Previously zaman British kita gunakan MRT, Malaya Revised Triangulation Network. Dan Sabah Sarawak kita gunakan Borneo Triangulation BT. Okay, so itulah network yang kita gunakan. Dan ketiga adalah kita punya peta koordinat atas peta. So kita perlu melalui proses unjuran. Okay, jelas? So antara ini relation dia, kita akan masuk kepada sesi yang seterusnya. Ini saya salah, kurang satu untuk unjurannya. Saya letakkan ini sepatutnya topik ini kurang satu ni. Ada satu lagi adalah map projection. Okay, so itulah relation proses yang akan kita lalui nanti. Boleh? So nak sambung terus ke? Take file dulu. Untuk sesi yang kedua, tuan-tuan sepatutnya tuan-tuan dah aware 3 type of coordinate. Okay?
Dan elevation antara 3 type coordinate ni tentu akan relate dengan syllabus yang tuan-tuan pernah lalui. Okey, macam mana kita nak proses antara satu sama lain? Ini yang sesi ketiga. Boleh? So tajuk ni kurang satu lagi, map projection. Okey. So kita take file dulu. Boleh? Bagi digest dulu. Takut nanti saya sumbat-sumbat nanti muntah. Okay. So kita take file dan bagi tuan-tuan dapatlah udara segar. Sebab jika saya cakap satu lagi sudah lama tak cakap ni, pegang mic je. Okay. Okay, take file. Baik, terima kasih.